Buletin Didik 18 Mei bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usaha meneroka ilmu serta teknologi baharu dalam membangunkan negara tidak harus mengenepikan khazanah ilmu kemanusiaan yang diwarisi daripada masyarakat serta ilmuwan terdahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ilmu yang menekankan kepada nilai dan akhlak itu perlu diberikan keutamaan khususnya dalam pembangunan negara madani. Jelasnya, kelemahan besar dunia barat dari sudut pemikiran dan falsafah adalah kegagalan mereka mengaitkan ilmu baharu yang diperoleh dalam khazanah ilmu yang diwarisi mereka sebelum itu. Ia sekaligus menyebabkan kemunculan ilmu-ilmu baru yang hilang nilai ihsan, rahmah dan kemanusiaan. Apa pengalaman atau pengajaran yang saya dapat? Jangan kita ulang. Apa kekuatannya? Teknologi, digital, green technology. Ya, kita timbul. Manfaatkan sebaik dan sebanyak mungkin. Apa kelemahannya? Dia putuskan pemikiran baru dan moden dari khazanah yang luas dan besar. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar antarabangsa Imam Ash-Shafi'i di Kuching, Sarawak siang tadi. Tambahnya, beliau kagum dengan pendekatan di Sarawak yang sudah lama mewarisi prinsip li ta'arafu, iaitu konsep dalam Islam yang menekankan toleransi dan saling menghormati di antara kaum yang berbeza. Negeri harus makmur, berkembang maju tetapi mesti berakar kepada keyakinan dan meletakkan soal nilai dan akhlak sebagai paksi. Setiap orang punyai cara tersendiri dalam menzahirkan penghargaan buat guru mereka sempena sambutan Hari Guru. Bagi guru-guru tadika di Kepala Batas Pulau Pinang, usaha yang ditunjukkan anak murid mereka dalam menyampaikan rasa berterima kasih meninggalkan kesan mendalam. Pertubuhan Pengusaha Institusi Pendidikan Swasta PPIPS Seberang Perai baru-baru ini mengambil inisiatif mengumpul kanak-kanak tadika untuk meraihkan sambutan Hari Guru. Program julung kalinya itu mendapat sokongan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara dengan penyertaan hampir 100 orang terdiri daripada pengusaha tadika, guru, ibu bapa dan murid. Program ini kami lihat adalah bertujuan untuk menyemai hati anak-anak kecil untuk sentiasa menghormati, menyayangi dan juga memuliakan para guru. Kami merasakan semangat menyemai hati ini perlu dipupuk dari peringkat awal kanak-kanak dan seterusnya akan disambut di peringkat sekolah rendah, menengah dan institusi pendidikan tinggi. Tambahnya, program ini juga diharap dapat meningkatkan lagi motivasi golongan pendidik agar terus melakukan yang terbaik untuk melakar lebih banyak kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Sambutan Hari Guru pada tahun ini agak berbeza kerana hanya aktiviti indoor sahaja yang dibenarkan. Jumlah penyertaan yang terlibat dalam program ini terhad kepada 10 buah tadika sahaja. Begitu juga bilangan kanak-kanak, kapasiti ruang, masa program dan jenis aktiviti yang ringan dirancangkan amat dititik beratkan dalam program ini. Antara aktiviti yang berlangsung ialah pembuatan kad ucapan gergasi, nyanyian menggunakan bahasa isyarat, tarian kebudayaan, penyediaan makanan seperti sushi, aktiviti seni dan kraf selain sesi penyampaian hadiah untuk guru. Dalam perkembangan lain, semangat 10 guru dalam memperjuangkan pemerkasaan wanita membuahkan hasil apabila mereka menerima geran sebanyak RM10,000 setiap sekolah daripada dana terkumpul RM100,000. Geran itu dimenangi melalui pertandingan projek Kotek She Can yang disertai oleh 129 sekolah di seluruh negara. Pengarah pemasaran Kimberly Clark Malaysia, Arvin Iyer berkata, program itu sebahagian daripada usaha Kotex dalam menamatkan fenomena kemiskinan haid di negara ini. Geran yang diberikan akan digunakan untuk pelbagai inisiatif meningkatkan akademik dan emosi dalam kalangan pelajar perempuan serta menjadikan sekolah lebih kondusif untuk mereka. Ini termasuklah program bengkel dan ceramah bertujuan membina disiplin diri serta keyakinan fizikal, emosi dan intelek. Katanya pada majlis penyerahan dana Kotek She Can Selasa lalu, inisiatif lain adalah menaik taraf kemudahan sekolah seperti bilik kaunseling, portal ilmu dan tandas. Kajian kemiskinan dan stigma haid Kotek tahun lalu mendedahkan lebih separuh dalam kalangan 746 murid perempuan ingin ponting sekolah apabila mereka didatangi haid. Kira-kira 68% pula masih percaya haid adalah subjek tabu dan kajian Lisa lalu menunjukkan mereka takut untuk bersuara mengenainya kerana bimbang diusik dan diejek.
71 orang pelajar daripada keluarga B40 lega apabila mendapat sumbangan wang tunai daripada Co-op Bank Pertama CBP. Ia dilakukan di bawah program CB Prihatin bertujuan meringankan beban mereka dan keluarga. Mereka yang menerima sumbangan terdiri daripada 60 pelajar sekolah rendah dan menengah serta 11 penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT di Melaka. Turut menerima sumbangan 6 buah masjid di sekitar Melaka serta sebuah universiti awam. Setiap pelajar sekolah menerima sumbangan RM500, manakala penuntut IPT menerima RM1,000 setiap seorang. Setiap satu masjid terpilih pula menerima RM5,000. Pada majlis itu, CBP turut memberikan sumbangan grant penyelidikan kepada Universiti Melaka UNIMEL. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Pengerusi CBP Datuk Baharum MB berkata pihaknya memperuntukkan sejumlah lebih RM500,000 bagi diagihkan kepada golongan sasar di seluruh negara. More than $500,000 lah kita ada. So jadi kita buat lah. Macam saya cakap tadi, CB Prihatin, Back to School kan. Ini adalah program kita, kotak rezeki. Semua kita rangkum lah. Jadi kita buat masjid, sekolah, pelajar sekolah, IPT dan sebagainya. Untuk membantulah kita rasa dengan bantuan ini pelajar, IPT, masjid yang dapat sedikit orang kata bantuan dan meringankanlah kesan daripada keadaan ekonomi sekarang. Jadi kita rasa dengan bantuan ini dapat meringankan mereka lah. Semua sumbangan dikreditkan terus ke akaun penerima. Saya ucapkan terima kasih pada Co-op Bank dan Kobemas atas sumbangan ini, dan ianya dapat meringankan sedikit bebas saya dan keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Co-op Bank kerana telah memberikan bantuan kepada saya. Duit bantuan ini saya akan membeli bahan persekolahan harian saya. Saya mengucapkan terima kasih pada Co-op Bank dan Kobemas atas sumbangan inilah untuk dapatlah meringankan sedikit bebanan keluarga saya dan untuk meneruskan pelajaran inilah untuk anak saya ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dalam bidang aero angkasa. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata usaha sama itu perlu bagi menampung keperluan syarikat pelabur luar dalam bidang itu yang semakin banyak menanam modal di negara ini. MITI akan bersama-sama dengan Kementerian Pengajian Tinggi akan cuba memastikan supaya supply of talent ni ada, supaya pelabur-pelabur ni, one of our competitive advantage ialah kita bukan saja tempat yang destinasi yang bagus untuk melabur dari segi infrastruktur dan sebagainya, tapi juga dari segi talent. But that is a good point. Itu yang isu yang amat penting bagi negara kita lah. Terutamanya kita lihat bukan saja industri aerospace dan semua industri-industri yang berteknologi tinggi yang lain. Beliau menemui media selepas merasmikan bangunan baharu sebuah kilang kompozit aero angkasa di Batu Berendam, Melaka hari ini. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, beberapa IPT menyediakan pelbagai kursus di peringkat sijil dan diploma dalam bidang aero angkasa ketika ini. Namun, ia masih belum mencukupi untuk keperluan industri aero angkasa yang semakin berkembang di Malaysia. MITI juga melalui Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA sedang bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang sedia membantu membangunkan bidang teknologi aero angkasa. Ia meliputi kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan RNN agar hasil pengeluaran relevan dengan keperluan industri berkaitan. Sejajar dengan kerjasama itu, beliau yakin sasaran nilai ekspor aero angkasa mampu meningkat 20% dari tahun lalu kepada RM23.7 bilion tahun ini.
Bersua kembali, kerajaan memperkenalkan subsidi tiket penerbangan bagi perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai dengan menawarkan harga tiket sahala tidak melebihi RM300 ke Sabah dan Sarawak. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bertujuan membantu rakyat untuk pulang ke kampung halaman bersempena sambutan pada 30 Mei dan 1 Jun ini. Pemberian subsidi yang pertama kali dilaksanakan kementeriannya itu membabitkan kos antara 5.8 hingga 11.4 juta ringgit. Baki tiket itu, kerajaan purchase all the tickets dan kita minta syarikat penerbangan jual balik kepada penumpang dengan harga maksima RM300. Ataupun kalau harga sebenar belum sampai RM300, dia ikut harga asal. Katakan ada harga yang RM250, dia kekal enjoy RM250 itu. Harga maksimum bagi 17,708 tiket penerbangan itu tidak termasuk cukai dan fee dan ditawarkan semua syarikat penerbangan dalam negara untuk tempoh perjalanan pada 27 hingga 29 Mei ke Sabah, manakala 29 hingga 31 Mei ke Sarawak. Menurutnya, memandangkan tiket penerbangan laluan Johor Bahru Sibu bagi tempoh 3 hari sebelum Hari Gawai telah habis dijual, kementeriannya bekerjasama dengan Batik Air menyediakan perkhidmatan penerbangan sewa khas dengan kekerapan sekali sehari pada ketiga-tiga tarikh berkenaan tertakluk kepada permintaan. Pelaksanaan projek rintis itu diharap dapat membantu rakyat yang akan pulang bercuti sempena kedua-dua perayaan itu kelak. Cuaca panas melampau yang melanda negara ketika ini membuatkan situasi tidak selesa sama ada waktu siang mahupun malam. Pelbagai cara turut dilakukan bagi mengurangkan kepanasan. Namun bagi anda yang tidak arif dengan petua orang dulu-dulu, jangan merasa pelik jika labu sayung digunakan untuk menyejukkan ruang rumah. Perubahan iklim memberi impak besar terhadap perkembangan teknologi semasa. Ia termasuk pelbagai kemudahan yang moden dan selesa bagi mengharungi cuaca panas. Namun tidak ramai yang tahu labu sayung yang dijadikan perhiasan di rumah nenek dan datuk kita sebenarnya sangat berguna. Dengan menyimpan air di dalamnya dan meletakkannya di sudut ruang rumah, ia mampu menyejukkan ruang. Namun seiring perkembangan teknologi, labu sayung lebih dijadikan sebagai perhiasan. Seorang suri rumah Adoni Muhammad Yusof mengakui menggunakan tip yang diperturunkan ibu dan nenek moyangnya sebagai penawar dalam situasi ketika ini. Jadi macam labu sayung ni memang masa musim raya ni saya cuba praktikkan ya untuk menyejukkan suasana dalam rumah. Masa saya kecil juga di rumah arwah tok saya, saudara kami memang membuat labu di bawah rumah. So daripada kecil saya telah didedahkan dengan apa panggil tu proses pembuatan. Cik kata tidak mampu untuk membeli benda hawa dingin dan sebagainya, bolehlah menggunakan labu sayung ni sebagai satu eksperimen. Jika kita rasa kita boleh menyejukkan suasana rumah tu, kita boleh sebarkan dan maklum kepada orang ramai untuk menggunakan. Selain daripada kita menggunakan ini sebagai satu cara untuk menunjukkan rumah, kita juga membantu pengusaha-pengusaha ni yang membuat labu ni untuk menjual produk-produk mereka dengan lebih meluas lagi. Labu sayung juga membuktikan khazanah nenek moyang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kongsi pesara guru ini secara saintifik, penghasilan labu sayung dan bahan tanah liat sememangnya mampu mengurangkan haba selain membersihkan air sungai yang disimpan dalam bekas berkenaan. Zaman dulu, punca utama air ialah daripada sungai. Jadi mereka gunakan labu sayung ni, ambil air dari sungai, itulah sumber air minuman mereka. Dan memang masa saya kecil pun memang kami pernah minum, memang air dia sejuk. Air dia memang sejuk. Sejuk secara semula jadi. Kajian dilakukan beberapa universiti awam juga membuktikan labu sayung boleh menyejukkan ruang rumah bergantung kepada ketebalan tanah liat yang digunakan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah diarah mengambil tindakan berkaitan iklan jualan semula tiket konsert Coldplay. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, aktiviti penipuan serta jualan semula tiket konsert berkenaan dikesan berlaku di media sosial dan kementerian meminta pengendali platform berkenaan menurunkan hantaran tersebut. Yang menghantar maklumat yang palsu seperti itu scammer, maka saya akan minta SKMM untuk meneliti
dan mengambil tindakan tegas. Sekiranya pelaku itu boleh dikesan, maka kita akan bawa ke muka pengadilan. Sekiranya posting itu masih berada, kita akan minta platform tersebut untuk mengambil tindakan yang bersesuaian. Mengenai tindakan menjual semua tiket pada harga lebih mahal oleh ulat tiket, beliau berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah meminta untuk melakukan pemantauan memandangkan isu tersebut adalah di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan. Sebelum ini tular di media sosial mengenai kewujudan akaun-akaun di pelbagai platform yang menjual tiket konsert Coldplay, namun ia dikatakan dikendalikan oleh scammers. Turut dilaporkan tindakan menjual semua tiket dengan harga lebih RM43,000 hingga mengundang kecaman orang ramai. Wujud juga dakwaan sesetengah pihak yang dapat membeli tiket dalam kuantiti yang melampau. Lagi mengenai projek-projek solo anggota kumpulan BTS, kali ini membabitkan vokalis Jimin yang meminjam suara untuk salah satu lagu dalam filem terbaru Fast X. Fast X adalah filem ke-10 dalam franchise Fast and Furious. Dengan pembabitan dalam lagu berjudul Angel Part 1 itu, Jimin menjadi artis Korea pertama ditampilkan dalam soundtrack asal Fast and Furious. Lebih menarik, lagu turut menampilkan artis-artis lain termasuk penyanyi yang tular dengan lagu Golden Hour, Jake dan pemenang Grammy, Money Long. Pencapaian Jimin ini susulan kejayaan lagu solonya Like Crazy yang muncul nombor 1 di carta Billboard Amerika Syarikat awal bulan lalu. Dalam perkembangan lain, dokumentari mengenai dua lagi anggota BTS, J-Hope dan Suga, bakal ditayangkan di pawagam-pawagam seluruh dunia bulan depan. Ia bersempena ulang tahun ke-10 penubuhan BTS. Kedua-dua dokumentari ketika ini hanya ditayangkan di platform penstreaman Disney Plus Hotstar dan aplikasi Weverse. Seorang pengembara Britain telah mencipta rekod dunia Guinness dengan melawat ke semua 7 keajaiban dunia hanya dalam tempoh kira-kira seminggu. Jamie McDonald, 36 tahun yang lebih dikenali sebagai Adventure Man, berjaya mencipta rekod pada Mac lalu. Pengembaraannya bermula dari tembok besar China. Dia kemudian merentasi Asia melalui Taj Mahal di India dan Petra di Jordan sebelum menuju ke Colosseum Itali. Separuh kedua perjalanannya merentasi Lautan Atlantik ke Rio de Janeiro, Peru dan Mexico. Jamie hanya tidur selama 12 jam dengan mengekalkan pakaian superhero sepanjang masa dan hanya ada masa untuk mandi sekali saja. Berasal dari Gloucester, England, Jamie telah mengembara sejauh 36,783 km menaiki 13 penerbangan. Secara tepat, dia mengambil masa 6 hari, 16 jam dan 14 minit. Hello. Sukan Si di Kemboja secara rasminya melabuhkan tirai semalam menerusi upacara penutupan yang berlangsung cukup meriah. Lebih 70,000 penonton membanjiri Stadium Nasional Morodok Teko pada majlis penutup tamasya edisi ke-32 yang buat julung kali dianjurkan oleh Kemboja. Majlis dimulakan dengan ucapan daripada wakil penganjur Sukan Si Kemboja disusuli nyanyian lagu kebangsaan tuan rumah. Suasana tambah meriah dengan percikan bunga api dan persembahan musikal bertema See You Again oleh barisan penyanyi dan penari tersohor negara itu. Ia diikuti dengan persembahan seni mempertahankan diri dalam segmen The Great Soul of Kunbokator. Perarakan masuk maskot pegawai kontijen, 1,000 atlet dan 2,000 sukarelawan disambut dengan sorakan daripada penonton. Penonton turut dipersembahkan dengan tayangan video sorotan aksi sepanjang tamasya yang bermula secara rasmi pada 5 Mei. Perdana Menteri Kemboja, Han Sen, diberikan penghormatan untuk mengisytiharkan penutupan secara rasmi. Obor kejohanan kemudian dipadamkan dan bendera Persekutuan Sukan Asia Tenggara serta Sukan Si ke-32 diturunkan. Ia diserahkan kepada Presiden Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand, Jenderal Prawit Wongsuwon selaku tuan rumah edisi ke-33. Dua atlet wanita menerima anugerah atlet terbaik Sukan Si Kemboja. Mereka adalah perenang Singapura Ting Wen Kuah yang merangkul 6 pingat emas dan 2 perak serta atlet Vovinam Kemboja Palcho Rasmi yang mengumpul 4 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Malaysia mengakhiri saingan di tempat ke-7 menerusi pungutan 34 emas, 45 perak dan 97 gangsa. Edisi kali ini menyaksikan Vietnam tidak tercabar untuk muncul juara keseluruhan dengan 136 emas, 105 perak dan 114 gangsa.
Ke perkembangan badminton Piala Sudirman. Selepas cemerlang menjuarai kumpulan C, lawan Malaysia pada suku akhir akan diketahui malam ini. Undian akan diadakan sebaik sahaja selesai aksi kumpulan A. 3 kumpulan sudah pun menamatkan aksi selain Malaysia selaku juara kumpulan C. Thailand mengejutkan Indonesia untuk mengungguli kumpulan B, manakala Korea Selatan muncul johan kumpulan D. Bermakna Malaysia perlu lebih bersedia berdepan laluan sukar pada suku akhir nanti apabila berdepan naib juara kumpulan lain sama ada tuan rumah China, Denmark, Jepun dan Indonesia. Skuad negara mengesahkan gelaran juara kumpulan C selepas menundukkan Taiwan 4-1. Mata Malaysia menerusi pasangan campuran Cheng Tan Ji, To Iwei, perseorangan lelaki Lee Zijia, beregu lelaki Ong Yu Sin, Teo Iyi dan gandingan wanita Perlitan M. Tina. Cuma perseorangan wanita Go Jin Wei terpaksa akur tewas kepada pemain nombor 3 dunia Tai Zu Ying. 2 perlawanan sebelum ini, Malaysia mengalahkan Australia dan India masing-masing dengan keputusan 5-0. Kekalahan mengejut beregu campuran Jepun Yuta Watanabe Arisa Higashino kepada Kim Won Ho Jeon Ha-un dari Korea Selatan nyata mengubah senario perlawanan. Keyakinan Korea nyata sukar digugat menyaksikan perseorangan lelaki Jong Yok Jin meraih mata kedua menundukkan Kenta Nishimoto 21-11, 21-19. Korea Selatan mengesahkan kemenangan selepas perseorangan wanita An Si Yang menewaskan Akane Yamaguchi 21-11, 21-15. Kang Mi-hyuk Seo Sung-ji meraih mata keempat selepas mengalahkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Dan pasangan wanita Behana Lee So-hee memastikan keputusan bersih 5-0 mengatasi Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Perlumbaan Formula 1 GP Emilia Romagna di Itali yang dijadual berlangsung hujung minggu ini dibatalkan. Ia berikutan wilayah Emilia Romagna dilanda banjir yang turut meragut 8 nyawa. Jurucakap F1 menjelaskan keputusan pembatalan perlumbaan dibuat atas sebab keselamatan dan untuk mengelakkan sebarang beban tambahan pada perkhidmatan kecemasan. Kaki tangan F1 sebelum ini diberi amaran menjauhi litar Imola selepas banjir menjejaskan sebahagian besar wilayah dengan sungai Santerno mengalir betul-betul di sebelah trek. 10,000 penduduk sudah diarah berpindah. Ini kali kedua perlumbaan Formula 1 untuk sesi 2023 dibatalkan. Selepas GP China pada April lalu, saingan F1 seterusnya ialah GP Monaco pada 28 Mei ini. Paparan terumbu karang yang melepaskan telur di Okinawa, Jepun mengakhiri buletin didik. Fenomena dasar laut ini biasanya berlaku setahun sekali pada tempoh singkat selama beberapa hari saja. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, selamat hormat dan kita jumpa lagi.